Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Apa khabar? Saya harap anda semua sihat. So pada hari ini kita just nak bincang-bincang lah, memandangkan hari gaji bagi kaki tangan awam dah dekat sangat dah. So kita nak tengok lah apa sebenarnya persediaan yang boleh kita buat bagi menggandakan promosi dan juga marketing, bagi membolehkan produk dan juga servis kita sampai kepada pengguna di luar sana. Alright, so kita nak tengoklah apa dia persediaan-persediaan yang boleh kita buat. Santai-santai sajalah. Hari tu saya ada maklum kepada kamu, saya ada tekankan perkara ni, saya highlightkan, saya stresskan perkara ni. Tolong buat posting sama ada di Facebook dan juga IG. Jangan miss. Jangan sekali pun kamu tinggal. Saya dah bagi tahu kamu, formula untuk membuat posting dalam satu hari sekurang-kurangnya kamu kena buat 4 soft sell dan juga 1 hard sell. Okey, saya ulang balik semula. 4 soft sell dan juga 1 hard sell. So maksudnya dalam satu hari sekurang-kurangnya kamu kena buat 5 copywriting. Okey, dan copywriting tersebut kamu kena selang-selangkan lah. Janganlah berbentuk ayat semata, sebab mungkin nanti audience ataupun potential buyer dekat luar sana akan boring. Alright, so cuba selang-selangkan dengan mungkin kamu boleh buat quote of the day, kamu boleh buat video, kamu boleh buat sesi sharing, information yang boleh kamu share lah kepada audience kamu di luar sana. Mungkin kamu boleh buat sesekala tu kamu kena buat tunjukkan apa aktiviti di sebalik tabir. Apa yang kamu buat dalam satu hari ataupun sepanjang hari tersebut, bermula daripada kamu dapat order sampailah kamu buat postage. Okey, dan saya yakin kamu sangat-sangat kreatif. Melibatkan hal-hal ni kamu sangat-sangat kreatif kan. So fikir apa sahaja perkara yang boleh mendekatkan produk awak kepada audience di luar sana. Alright, dan benda-benda tu semua kalau kamu tak buat, dia tak jadi tau kelas. So awak kena buat. Sebab tu kalau kita tengok kepada usahawan ataupun peniaga yang berjaya di luar sana, mereka tidak pernah miss walau satu hari pun untuk buat posting. Apa-apa sahaja posting, caption, sama ada di Facebook dan juga Instagram. Kalau dekat website tu tak apalah, sebab saya kata maklumat dekat website tu maklumat yang kekal dan kamu tak perlu nak ubah sentiasa. Tetapi di Facebook dan juga IG ni kamu kena terapkan cara ataupun kaedah yang berlainan. Kamu kena pantas, kamu kena agresif untuk mempromosikan produk kamu di platform-platform yang tersedia yang saya beritahu tadi inilah. Alright. So posting. Dan kalau kamu tengok antara feature-features tambahan yang ada di Facebook, kita ada story. Kamu boleh buat lah. Cubalah rajin-rajinkan diri awak untuk buat untuk update FB story dan juga IG stories. Sebab benda-benda ni kadang-kadang kita nampak dia punya impact dia tu kurang. Tetapi jangan terkejut. Macam saya kan, saya lebih prefer kepada buat kata orang tu apa, status. Saya selalu update status dekat WhatsApp saya berkenaan dengan garas buku lah, of course lah, sebab saya berniaga menjual buku-buku dan juga nasi Arab. Alright, so saya sentiasa update dekat status ataupun WhatsApp status, yang mana kaedah ataupun cara tu lebih memberi impact yang sangat-sangat berkesan tau kelas. Kalau awak tengok kebanyakan sales saya datang daripada
hasil daripada update saya di WhatsApp status dan juga di Shopee. Alright, dan kamu boleh cuba bermacam-macam kaedah ni, cubalah, sebab kita tak tahu kadang-kadang rezeki tu datang daripada sumber ataupun platform yang mana. Cuba pelbagaikan. Kalau buat posting pun dah malas, saya tak tahulah nak kata apa kan. Dalam satu hari tak ada satu posting pun yang awak buat sama ada di Facebook ataupun IG. So disaster lah. Maksudnya saya dah ajar dah kaedah-kaedah yang boleh kita guna pakai, tetapi kita tak buat, kita tak implement, kita tak apply. So macam mana kita punya produk dan juga servis tu nak sampai kepada pengguna? Pengguna pun tak tahu yang produk kita ni wujud, produk kita ni ada. So berbagai cara sebenarnya. Kalau awak malas nak buat posting di IG dan juga Facebook, awak boleh guna kaedah update di FB dan juga IG stories, boleh update di WhatsApp status, apa lagi, ataupun awak nak direct PM kepada kawan-kawan awak pun boleh, update dekat group, WhatsApp group, Telegram group pun boleh. So apa lagi yang kita nak? Dalam perniagaan online tak ada cara yang lebih mudah, tak ada cara yang singkat, tak ada cara yang ialah kata orang tu bypass untuk nak memberitahu pengguna bahawa produk kita ni ada. So itu sahaja caranya. Okey. Dan adalah sebenarnya cara-cara yang lain. Sebagai contoh, kalau awak tengok dekat sini, mungkin awak boleh request untuk join, jadi member kepada grup-grup yang ada di Facebook. Sebab dekat Facebook ni macam-macam grup yang ada kan. Ada grup yang dihaskan untuk awak blast apa-apa sahaja yang berkaitan dengan perniagaan awak. Ada setengah grup yang hanya membenarkan dia punya member dia tu blast info-info, contohnya macam keadaan trafik, keadaan banjir, ramalan cuaca dan sebagainya, dan dia tak membenarkan sama sekali member dia tu buat apa-apa update berkenaan dengan produk ataupun servis. So kena tengok-tengok juga grup yang kita nak request untuk jadi member. Dan antaranya, kalau saya boleh bagi tahu awak, dekat sini kita ada grup bisnes online, kaki tangan swasta dan juga kerajaan. So awak bolehlah join. Nampak dekat sini. Walaupun kadang-kadang kelas awak buat posting dekat grup-grup ni, tapi dia nak dapat satu like pun susah. Tapi pada saya tak ada masalah kelas. Awak blast sahaja, awak buat sahaja posting, awak share sahaja produk awak di platform-platform ni. Kadang-kadang orang dia memang tak like, tetapi dia nampak awak punya iklan. Kan? Sebab maklumlah, terlampau banyak sangat grup-grup marketplace yang menghimpunkan peniaga-peniaga ni ataupun seller-seller ni semua di dalam satu platform. Jadi kadang-kadang ni sudah tentulah mereka tak akan mungkin tak sempat like ataupun sebagainya lah kan, tetapi mereka tahu sekurang-kurangnya awak wujudkan awareness berkenaan dengan produk dan juga servis yang awak buat. Okey, so macam ni. Awak tengok Muhammad Helmi ni, dia share, tak ada seorang pun yang nak like. Lagilah buat live tak ada yang nak like. Okey. Tapi tak ada masalah, share sahaja kelas di platform-platform penyedia ni. Alright. So yang kedua, kita ada kebun kampung, tanam teknik sendiri kan. Yang ini biasanya kalaulah awak ada menjual produk-produk yang berkaitan dengan pertanian, contohnya awak jual baja ke, awak jual pokok. Sekarang ni kita ada kan produk-produk yang viral kan, contohnya macam pokok keladi itu, dulu orang tak pandang pun, sekarang ni boleh terjual sampai puluhan ribu ringgit. Siapa percaya sebuah satu pokok boleh terjual sampai harga berbelas beribu ringgit. Kita tengok pun pening kan. Alright. Okey. Ataupun tips-tips so bannerlah dulu awak punya image dalam kumpulan ni. Jangan terlalu nak menjual sangat, nanti takut kena ban ataupun
admin kick awak keluar daripada group ni. So janganlah terlampau agresif sangat. Sesekala tu awak buatlah promosi dan sebagainya kan, supaya tidak ada mereka tak nampak awak ni terlalu agresif. So buatlah posting-posting yang melibatkan sharing session dan sebagainya yang boleh memberi manfaat kepada ahli-ahli di dalam grup tersebut. Alright. Yang seterusnya, kalau saya boleh tunjukkan kepada awak, so ini grup bisnes online pun sama juga. Okey, banyak sebenarnya grup. Okey. Kemudian kita ada Seremban 2, macam-macam adoh bagi mereka yang tinggal di Negeri Sembilan, di daerah Seremban. So awak boleh gunakan platform ataupun grup ni. Okey. So nampak dia promote durian kampung, iPhone apa ni, dapur Encik Suami, nampak. So kalau awak tengok kat sini tak ada like pun. Tapi bukan bermakna bila tak ada like tu orang tak tengok ataupun orang tak nampak iklan awak. So cuba buat posting seberapa kerap. Okey, supaya iklan awak tu, ialah kita maklumlah dekat sini awak tengok dekat sini dia punya group members dia pun dah ada berapa orang sekejap kita tengok. Okey, awak tengok ni. 192.7 ribu member. Tak ke banyak tu. So banyak. So awak boleh manfaatkan, ambil peluang ni, grab peluang ni, grab the opportunities untuk buat iklan di platform ni. So dalam iklan ni sudah tentulah akan ada seller, akan ada potential buyer, akan ada orang yang duduk saja dan tengok iklan tu lalu saja. Ada yang jadi silent reader. So kita tak tahu. So awak kena mainkan peranan awak. Belaslah apa sahaja pun, asalkan tidak menyalahi peraturan grup ni. Biasanya admin dia ada maklum lah. Dia ada mention siap-siap sebelum dia approve awak untuk jadi member. Kalau misalnya kata awak tak boleh blast pengiklanan, awak tak boleh buat promosi, tak boleh menjual, dia akan bagi tahu. Tapi kalau dia tak ada bagi tahu, maksudnya awak bebas macam ni. Nampak ni, dia ada dah dia punya kategori buy and sell. Maksudnya grup ni membenarkan ahli-ahli ataupun grup members ni tadi buat apa-apa sahaja aktiviti menjual dan juga membeli. So manfaatkan. Alright. Okey, yang seterusnya adalah Seremban semuanya di sini. Nampak tak, 138.2 ribu members. Alright, kita tengok ada tak like. Nampak ni. Orang ni dia nak jual rumah kan, dapatlah satu like dan ada pula engagement dekat situ. Ada orang yang bertanya, ada orang yang komen kan. Aziz Rahmat, nampak ni, like sampai 55. Okey lah, nak dapat satu pun payah. Ini 55. Tapi yang ini dia kata dia wish lah birthday dekat kakak tersayang dia kan. Dan dalam masa yang sama adalah dalam 312 komen ni adalah yang menyelit-nyelit ambil ambil peluang untuk promote produk dia. Okey, pandai-pandai lah nanti awak buat macam mana kan. Okey, so kalau saya tengok dekat sini, untuk grup Seremban semuanya di sini ni very aktif. Kalau awak tengok dekat sini lah. So salah satu juga yang awak boleh gunakan kelas, kalau misalnya kata awak dah buat satu posting, dalam masa beberapa minit sahaja posting awak tu akan drag, akan dihempit turun ke bawah. So siapa pun tak akan nampak iklan awak lagi kan, ataupun posting awak lagi. So awak boleh cari balik dan awak boleh letak simbol macam ni lah. Okey, ataupun awak tulis up dekat bahagian komen tu, nanti automatically iklan awak akan naik pula ke atas. Dalam masa beberapa minit dia akan turun pula. Lepas tu awak tulislah situ up, dia akan naik balik ke atas. Alright. Yang seterusnya kita ada grup Seremban macam-macam ada. Seremban macam-macam ada ni saya rasa dia tak benarkan aktiviti jual beli. Dia lebih kepada penyampaian
maklumat dan juga informasi sebab tu dia just follow sahaja dan juga like, dia lebih kepada page lah. Okey, kemudian kita ada Port Dickson area official bagi sesiapa yang tinggal di daerah Port Dickson. So yang ini boleh awak boleh jual produk awak dekat sini lah. So sekali lagi awak tengok dekat sini kan, ada yang dapat like, ada yang sendu, ada yang kan, awak tengok dekat sini. Dia rezeki lah kelas, rezeki masing-masing kan. Sebab tu saya kata awak kena bina image terlebih dahulu. Kalau awak ni masuk ke dalam grup hanya untuk menjual sahaja, maksudnya orang tak kenal kamu kan. Tetapi kalau kamu masuk ataupun jadi member, and then awak mulakan dengan sesi sharing, bagi informasi yang menarik, yang berguna kepada member, dan sambil-sambil tu awak promote produk awak, insya-Allah orang akan kenal awak lah. Okey. Kemudian kita ada group Port Dickson area pun agak ramai juga member dekat sini kan. So boleh lah. Okey, ni antara contoh nampak PMC, PM dapatlah 2 komen, adalah engagement dekat situ kelas kan. Tak adalah sendu dan juga sepi kat situ kan. Lepas tu tempat menarik Port Dickson dan Lukut area. Yang ini saya tak pasti. Ada juga. Boleh juga awak selitkan iklan awak. Nampak tak? Ayam golek, nasi ayam golek viral. Dapat 10 like, 7 komen dan juga 9 share. Wow. Nak dapat 1 share pun susah. Yang ni Alhamdulillah. Posting daripada Nur Atika Ahmad ni dapat 9 share. Saya tak pasti orang ni share ke mana, mungkin dia share pula di grup-grup lain. Okay, so boleh gunakan semua. Dan akhir sekali kita ada Port Dickson Food Channel. Walaupun ada 4.3 ribu member saja, tetapi awak boleh gunakan, manfaatkan grup ni. So dipendekkan cerita kelas, awak boleh carilah seberapa banyak, awak boleh join seberapa banyak grup yang ada di platform Facebook ni. Selain awak gunakan kaedah marketplace kan, FB marketplace, awak boleh gunakan, jadikan platform-platform grup ni sebagai kaedah untuk mempromosikan produk awak, servis awak kepada audience ataupun potential buyer di luar sana. Okay, so jangan pernah menyerah kalah, jangan pernah putus asa. So sebenarnya banyak platform yang awak boleh gunakan. Buatlah apa sahaja cara, asalkan produk awak sampai kepada pengguna lah. Okay, so saya dah tunjukkan cara, terpulang kepada awak bagaimana untuk apply ataupun awak nak guna pakai kaedah ni. So hari ni 15 hari bulan, 5 hari lagi gaji kaki tangan awam. Takkanlah awak nak duduk saja kan, nak duduk diam sahaja. So awak kena gandakan usaha mula daripada sekarang. Orang tak akan mula buat promosi pada 20 hari bulan hari gaji tu baru terhege-hege nak buat posting. Orang akan bermula awal supaya mereka ni boleh bersedia. Kadang-kadang dia nampak iklan awak tau, dia nampak iklan awak, dia tak like pun, dia nampak iklan awak. Bila tiba masa untuk dia beli, dia akan cari balik. Okay, so bermula daripada awal lah, jangan tunggu sampai jangan tunggu 20 hari bulan. Dan sedikit lagi saya nak share kepada awak berkaitan dengan posting kan. Hari tu saya beritahu awak kan, dekat Facebook ni kita boleh buat posting in advance. Maksudnya awak boleh plan, awak boleh manage awak punya posting ni. Tak semestinya awak nak buat posting pukul 7 pagi tu awak duduk depan komputer ataupun pegang phone baru hari tu awak nak buat posting awak. Tak. Biasanya tim-tim peniaga-peniaga ataupun seller yang berjaya ni, mereka dah buat beberapa posting in advance. Maksudnya mereka dah sediakan posting-posting ni
Sebab tu kalau kita tengok, kita macam pelik tau. Kenapa mereka ni konsisten buat posting hampir setiap hari, hampir setiap waktu. Adakah mereka ni hanya duduk depan phone dan buat posting? Banyak betul idea diorang ni kan. So kita jadi pelik kan? Sebenarnya tak. Mereka sama ada secara individu ataupun kalau mereka ada team, mereka dah duduk berbincang dan set up plan apa dia tema untuk posting pada sesuatu masa kan. Contohnya, katakanlah saya nak buat posting untuk minggu depan full, untuk 1 minggu 7 hari non-stop. Saya boleh buat hari ni. Tak semestinya saya tunggu minggu depan baru saya nak duduk depan komputer, admin akan type posting tu. Tak. Saya plan hari ni untuk posting pada minggu depan. So saya tunjuk cara dia. Okay. So dekat sini kelas, so kamu masuklah dekat kamu punya page. Kemudian kamu nampak tak dekat sini ada create post in business suite. So kamu klik. Alright. So dekat sini kelas, ini diumpamakan macam kamu punya dashboard lah. Alright. So dia akan tunjuklah posting-posting yang awak dah buat. Okay. Kemudian dekat sini ni awak tengok, kita ada kategori sama ada awak nak buat promote. Promote ni maksudnya awak buat FB ads lah, kaedah pengiklanan secara berbayar. Yang itu nanti saya ajar awak. Kemudian kita ada create story. Macam biasalah, kita ada IG story dan juga kamu ada FB story, dan kita ada create post. Okay. So kamu klik dekat create post ni. Okay. So first kali awak kena tengok dekat bahagian ataupun penjuru kiri ni, placement. So posting yang bakal awak nak buat ni, awak nak blast dekat mana? Macam saya punya platform saya dah synchronizkan antara dua ni, iaitu garaj buku di Facebook dan juga garaj buku di IG. Alright. So kalau kamu nak blast di kedua-dua, kamu klik sajalah. Macam saya nak buat di page FB page sahaja. Okay, sebab saya kata posting di IG adalah berlainan dengan posting di Facebook kan. IG ni biasa kita buat caption yang pendek-pendek saja kan. Okey, kamu kemudian kamu fill up lah dekat bahagian ni teks. So tadi saya dah buka, katakanlah saya nak copy balik saya punya posting yang ini So saya pun copy, termasuklah sekali dengan hashtag. Kemudian saya paste dekat sini. Alright. Kemudian seterusnya add foto pun saya dah download dah tadi. Alright. So kalau kamu nak enter location, kamu enter location lah. So nampak tak dekat sini kelas? So secara asasnya posting kita dah siap dah. Tak susah mana pun, awak just ambil copy yang lama-lama tu. Ataupun kalau awak rasa nak buat posting yang baru, yang fresh, silakan. Tapi the point is yang saya nak beritahu awak ni adalah yang ini. So awak klik dekat sini, sebelah publish ni. So awak klik dekat schedule post. So nampak tak dekat sini? So hari ni adalah 15 hari bulan Disember 2021. So awak sebenarnya boleh tukar. Katakanlah posting ni awak nak buat pada esok hari, ataupun lusa, ataupun minggu depan. So nampak tak, awak boleh schedule awak punya posting ni secara berkala. Ini yang saya nak beritahu awak tadi ni. So maksudnya awak plan, mungkin dalam satu hari tu awak ambil masa untuk awak fikir, untuk awak buat semua posting start daripada 7 pagi sampai 10 malam. And then awak save lah dekat mana-mana, dekat Word ke, dekat Note ke dan sebagainya kan. So katakanlah satu hari lagi awak ambil masa untuk buat posting sahaja. So itulah kaedah yang diguna pakai oleh usahawan-usahawan yang berjaya dekat luar sana. Memang dia kena buat macam tu. Sebab tu awak tengok usahawan ni, dia bukannya goyang kaki masuk order dan sebagainya.
dia ada dia punya daya usaha dia. Kenalah berusaha juga. Walaupun kita berniaga secara online sahaja di rumah, so kenalah tunjukkan effort tu juga. Janganlah harap pada posting awak di IG dan juga Facebook yang baru di peringkat teaser tu saja kan. Kena come out dengan posting-posting yang menarik dan juga fresh. Right? So katakanlah awak nak buat posting untuk minggu depan, so awak buatlah. Start daripada 19 sampai 25 hari bulan ni, maksudnya awak dah ada satu posting copywriting yang lengkap, yang mana awak pada 19 dan 25 hari bulan ni awak dah tak payah nak terhege-hege lagi dah. Dah tak payah nak serabutkan kepala awak. Masa tu lah baru nak buat posting copywriting dan sebagainya. Dia akan di-blast, posting awak ni akan di-blast secara automatically mengikut arahan bila tarikh dan juga waktu yang kita nak blast. Select a date and time in the future for your post to be published. So ini kemudahan yang disediakan oleh pihak Facebook, dan gunakanlah untuk kemudahan kita juga, supaya awak tak susahkan diri awak. Ramai yang cakap, kadang-kadang tu saya pelik cik, kenapa usahawan ataupun seller-seller dekat luar sana ni tak pernah miss walau sekali pun buat posting, kan? Inilah rahsia dia. Right? So saya nak awak apply kaedah ni dan kaedah-kaedah yang lain juga seperti yang saya sebut tadi, dan insya-Allah nanti saya akan kongsi kepada awak bagaimana cara untuk kita berdepan ataupun bersedia dengan event-event yang tertentu, sebagai contohnya event pembayaran gaji kaki tangan awam dan juga swasta, perayaan-perayaan tertentu dan sebagainya, supaya kita boleh buat persediaan. Kita ni, awak ingat, kita ni as a seller, kita bukannya buyer, kita seller. So kita kena sampaikan, kita kena promote, buat marketing in terms of kita punya produk dan juga servis, supaya mereka di luar sana tahu apa produk dan juga servis yang kita jual. Kalau awak tak beritahu, masakan dia orang tahu? So kenalah bagi tahu. Okay? So sampai di sini sahaja perkongsian saya pada hari ini. So kita akan jumpa lagi pada sesi-sesi yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye bye.